Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung PDPR kita pada hari ini, hari Khamis, 7 hari bulan 4, 2022. Macam biasa, pertama sekali awak salin nota ini di dalam buku nota matematik. Cikgu ada kongsikan juga lembaran nota di dalam grup WhatsApp kelas. Kalau awak tak nak tengok video, awak boleh salin daripada lembaran tu. Sama je bendanya. Okey, kita pergi pada nota, kita dah sampai nota H ya. Anggar kuantiti. Apa maksud anggaran? Anggaran bermaksud kita membuat pengiraan atau membuat perhitungan secara kasar atau mencongak. Anggaran dilakukan dengan cara membuat tekaan logik atau dengan cara pengiraan. Tekaan logik ni maksudnya kuantiti yang awak anggarkan tu mestilah munasabah, yang boleh diterimakan lah. Maksudnya nanti kita tengok beberapa contoh. Kemudian anggaran sering digunakan. Kenapa kita belajar anggaran? Kerana anggaran ni kita sering gunakan dalam membantu kehidupan seharian kita untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pengiraan. Okey, cara menganggar macam cikgu sebut tadi. Pertama, kita boleh meneka secara logik ataupun kita boleh mencongak lah maksud dia. Teka secara logik atau congak secara logik secara munasabah. Yang kedua, pengiraan. Dengan cara pengiraan. Pengiraan ini terdapat beberapa cara lah. Bergantung kepada jenis soalan. Ada pengiraan yang kita menggunakan kaedah 2 kali ganda. Kita tengok kalau perbezaan kuantiti tu 2 kali ganda, kita akan darab 2. Ataupun kalau kuantiti tu beza dia, kita nampak berkurang separuh. Berkurang separuh daripada kuantiti yang kita rujuk tu. Jadi, kita akan, kalau kita nampak kuantiti tu macam berkurang separuh, bermaksud dia melibatkan operasi bahagi 2. Ataupun kita juga boleh menggunakan cara kita asingkan sejumlah bahagian itu kepada beberapa bahagian kecil lagi. Kita pecahkan kepada beberapa bahagian kecil. Jadi ini adalah cara-cara menganggar. Seterusnya, jangan lupa salin nota ni. Dalam buku nota, hari, tarikh, ni semua ni. Semua ni salin dalam buku nota matematik. Jangan lupa letak hari dan juga tarikh. Salin tulisan cantik-cantik. Seterusnya kita pergi pada buku teks muka surat 14. Kita pergi nak lebih faham lagi apakah anggaran kuantiti, macam mana nak menganggar. Kita tengok beberapa contoh yang terdapat dalam buku teks. Okey, muka surat 14, kamu buka muka surat 14. Ada 2 tangki ni. Tangki A telah diisi penuh. Tangki B belum lagi penuh. Apa yang budak lelaki ni cakap? Air di dalam tangki ini penuh. Tangki A. Isi padunya 200,000 ml. Isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku. Berbanding dengan tangki A. Kamu dah belajar 3 suku tu maksudnya apa? Pada masa kamu belajar tahap 1 darjah 2, tahun 2 atau tahun 3, kamu dah belajar 3 suku itu maksudnya ialah apa? 3 suku ini bermaksud apa maksud 3 suku? 3 suku maksud dia ialah 3/4. 3/4 maksudnya 3 bahagian telah penuh daripada 4 bahagian. Okey.
Kalau cikgu asingkan kepada beberapa bahagian, kamu akan nampak di sini bahagian pertama. Okey. Anggaran bahagian kedua. Okey, jadi nak bagi kamu lebih faham lagi. Ini bahagian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi maksudnya kalau tangki A ni penuh, empat bahagian penuh. Tetapi tangki B hanya memenuhi 3 bahagian. Jadi, berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada 200,000 ml. Lebih kurang 1,500 ml. Yang ni cara dia menganggar, dia mencongak. Dia tak perlukan pengiraan. Macam yang cikgu terangkan dalam nota matematik tadi, cara-cara nak menganggar kita boleh meneka secara logik ataupun mencongak, tanpa pengiraan. Kalau dengan pengiraan, contoh yang tadi itu, kita ambil kaedah yang ini. Kita asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Itu yang kita dapat 4 bahagian tu. Okey. Kalau kamu tak pandai mencongak, bermaksud jumlah tadi untuk tangki A tadi 200,000 ml. Jadi kamu boleh buat, kalau nak gunakan kaedah pengiraan, kita boleh buat 2,000 ml bahagi dengan 4. Tak payah anggar, kamu boleh buat bentuk lazim bahagi panjang. Jadi kita dapat 5. Kan? Ada baki lagi 4 sifar ni. Naikkan saja ke atas. Kalau cikgu cara macam tu je senang. Kamu pun dah darjah 5. Jadi bermaksud kalau 200,000 ml kita bagi 4, satu bahagian mewakili 50,000. Jadi 50,000 di sini, 50,000 di sini, di sini 50,000. Maksudnya kalau kita nak mencari jumlah isi padu air di dalam tangki B, kita perlu mencari 3 bahagian air. Kalau satu bahagian air mewakili 50,000 ml, jadi tangki B kamu buat macam ni. Tangki B sama dengan 50,000 ml. Kita kena gandakan. Kalau satu bahagian 50,000, kita nak cari 3 bahagian, maknanya darab dengan 3. Jadi ini pengiraan untuk menganggar tangki B. Kita akan dapat, ni congak aja. Kalau congak, kita dapat apa? Kita dapat 150,000 ml. Okey. Dan kamu kena letakkan lebih kurang ataupun hampir. Kalau kita tak boleh letak nilai jawapan 150,000 ml saja. Sebab ini adalah anggaran. Jadi kamu kena letakkan lebih kurang ataupun hampir. Okey. Jadi ada 2 perkataan yang kita gunakan untuk kita memberikan jawapan anggaran. Pertama ialah kamu boleh menggunakan lebih kurang.
Dan yang kedua, kamu boleh menggunakan perkataan hampir. Jadi terpulang. Terpulang kepada kamu, kamu boleh guna lebih kurang ataupun hampir. Selepas kamu kira, kamu dah dapat nilai, kamu tambahkan perkataan di depannya lebih kurang ataupun hampir. Kerana nilai ini, nilai anggaran yang kita anggar ini bukanlah tepat. Kita cuma mengagak, meneka dan juga menganggar. Kalau nak betul-betul tepat, kita kena keluarkan air ni, gunakan alat-alat sukatan, ya, macam silinder penyukat ke apa ke kan. Anggar betul-betul. Bukan anggar betul-betul, maknanya kita mengira betul-betul berapakah berapakah kuantiti air ni. Kita kena tuang sikit-sikit. Tuang, contohnya kita tuang dalam silinder penyukat kan. Tuang, kita jumlahkan. Baru kita boleh tahu jumlah yang tepat, yang sebenar. Tapi kita tak buat. Kita menganggar. Kalau kita menganggar, kita tak boleh letakkan terus angka saja pada jawapan akhir. Kita kena letak perkataan hampir ataupun lebih kurang. Hampir atau lebih kurang. Dua-dua ini dibolehkan. Jadi ikut pilihan kamu. Kamu nak guna hampir pun boleh, nak guna lebih kurang pun boleh. Kalau ikut pendapat cikgu, kamu kerapkan penggunaan dua-dua perkataan ini supaya kamu biasa. Hampir pun kamu biasa guna, lebih kurang pun kamu biasa guna semasa meletakkan pendapat dalam jawapan menganggar. Cikgu harap kamu fahamlah ya. Okey, kat sini dia terangkan benda yang sama jugalah. Isi padu penuh sebuah tangki air yang lain ialah 3 kali isi padu penuh tangki A. Anggarkan isi padu penuh air di dalam tangki itu. Okey, 3 kali isi padu penuh. Ini soalan yang lain ni. Isi padu penuh sebuah tangki air yang lain. Maknanya kisah yang lain ni. Bayangkan ada sebuah tangki air. Ya. Isi padunya ialah 3 kali isi padu penuh tangki A. Kita ada satu lagi tangki yang lain. Ni kisah baru ni. Tangki yang lain. Tangki ni kalau kita nak cari, dekat sini dia beri maklumat 3 kali isi padu penuh tangki A. Isi padu penuh tangki A ialah 200,000 ml. Jadi anggarkan isi padu penuh air di dalam tangki itu. Tangki inilah. Ya. Jadi macam mana kita nak cari? Ayat matematik. So, ayat matematiknya sebab dia kata 3 kali. Kita ambil isi padu yang asal. Isi padu yang asal ialah 200,000 ml. Kalau 3 kali bermaksud kita kena darab 3. Okey. Jadi kamu dapat berapa? Congak saja 2 darab 3, 6. Jadi kamu akan dapat 600,000 ml. Tetapi sebabkan soalan tanya anggar, jadi kamu perlu letakkan perkataan lebih kurang ataupun hampir. Kali ini kita letak pula lebih kurang. Cikgu tak muat, cikgu letak bawah. Jadi jawapan yang lengkap ialah kamu meletakkan bukan setakat hasil pengiraan, kamu kena tambahkan perkataan lebih kurang ataupun hampir. Ya. Kalau kat contoh ni kita guna pula perkataan lebih kurang. Jadi jawapan akhir yang tepat kamu letak lebih kurang 600,000 mililiter. Okey. Cikgu harap kamu faham contoh pada soalan 14, pada soalan muka surat 14. Okay, kita pergi pada muka surat 15. Muka surat 15.
Jisim separuh butter di atas pallet A ini hampir 370 kilogram. Pallet A hampir 370 kilogram. Ini pallet B. Kita nak bandingkan. Mesti dia suruh anggarkan jisim pallet B pula. Sebab pallet B ni dia tak bagi tahu. Jadi betul lah. Anggarkan jisim butter di atas pallet B. Kalau kita ringkaskan lukisan ini, dia ringkaskan supaya kamu nampak pembahagian tu. Dia bahagikan kepada berapa bahagian. Pallet B ini kita nampak penuh. Ya, penuh. Jadi penuh ni warnanya. Kalau kita nak bandingkan pallet A dengan pallet B, pallet A ni kita nampak dia kurang separuh daripada yang penuh. Separuh. Ya, kalau separuh dia hampir 370 kg. Kalau separuh 370 kg. Kalau penuh maknanya kita kena gandakan berapa kali. Kat sini jawapan dia. Butter di atas pallet B lebih kurang 2 kali banyaknya berbanding dengan butter di atas pallet A. 2 kali bermaksud kita kena letakkan pada kotak kosong itu anggarannya 2 kali ganda. Jadi 2 kali 370 kg berapa? Kamu buat pengiraan. Letakkan bentuk lazim. Kalau ada soalan macam ni, yang kamu kena buat nanti, kamu kena tunjukkan bentuk lazim. 370 kali 2. Siapa boleh congak? Congak. Siapa tak pandai nak congak? Jangan kita nak buat kecuaian, kesalahan, kesilapan. Lebih baik kita mengira dengan tepat menggunakan bentuk lazim. So, sifar 7 darab 2, 14. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Ya, jadi kita dapat 740. Bermakna anggaran jisim butter di atas pallet B lebih kurang 740 kg, ataupun kita boleh juga sebut jisim butter di atas pallet B hampir 740 kg. Okey, cikgu harap kamu faham. Itu saja kita nak belajar hari ini tentang anggar kuantiti. Ya, cikgu harap kamu faham apakah itu anggaran. Lepas dah faham, macam biasalah kita buat latihan. Gunakan buku Matematik 1. Kamu buat soalan cuba ini pada muka surat 15. Okey. Buat semua soalan A dan soalan B. Salin dulu soalan. Untuk gambar rajah ni kamu boleh melukis, ataupun kalau nak lebih mudah, tak ada masalah kalau ada printer, kamu print dan guntingkan gambar tu dan tampal. Gunting gambar, tampal. Okey. Soalan A. Saya bincang sekejap. Takut nanti kamu buat sendiri tak faham. Isi padu air di dalam akuarium P dan Q disuruh anggarkan. Okey, P. Kalau tengok P ni kita nampak dia separuh daripada tangki yang penuh ni. Jadi macam mana nak cari P kalau separuh? Kalau separuh kita kena bahagi 2. Kan? So, tengok P ni. Isi padu air di dalam akuarium P bila separuh. Saya tunjukkan pengiraan dalam bentuk bahagi panjang. Ya, kalau tangki yang penuh 204,000 mililiter. Kalau P dia separuh daripada yang penuh, jadi kita kena bahagi 2. So, kita dapat 102,000 mililiter. Jadi, kalau nak letak jawapan, kamu letak begini. Jangan lupa masukkan perkataan lebih kurang, ataupun kamu juga boleh tukarkan kepada, kalau tak nak guna lebih kurang, kita boleh guna apa? Hampir.
Okey, so ada dua pilihan. Kalau tak nak guna lebih kurang, kita boleh guna hampir. Okey. So cikgu harap kamu faham. Okey, kita pergi pada soalan sebelah dia pula. Q. Kamu tengok Q. Q ini kalau kamu dapat agak kamu teka ataupun kamu anggar, kamu nampak terbahagi kepada berapa bahagian? Kita kena bahagikan. Ini antara kaedah cara menganggar. Macam tadi cikgu sebut pada nota, asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Itulah kaedah yang kita buat untuk mencari jawapan anggaran tangki Q ni. Kita asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Okey, kalau kita tengok anggaran pada yang penuh ni, kita nampak macam dia terbahagi kepada berapa bahagian. Ni bahagian pertama, nampak ketinggian dia sama. Dan kita boleh bahagikan juga baki yang seterusnya. Jadi kamu akan nampak dia bagi tangki, bagi akuarium yang penuh ni terdapat berapa bahagian? Terdapat satu bahagian, dua bahagian dan tiga bahagian. Ada tiga bahagian kesemuanya yang kita nampak di dalam tangki yang penuh ini. Tetapi untuk tangki yang Q ini pula, kita nampak dia terbahagi kepada berapa bahagian? Tangki Q ini hanya dapat diisi dengan dua bahagian. Bahagian pertama dan bahagian kedua. Jadi macam mana kita nak mencari dua bahagian? Macam contoh yang di atas ni tadi. Contoh yang ini. Kita kena cari dulu satu bahagian. Bahagian yang penuh kita kena bahagikan kepada berapa bahagian. Kalau contoh yang ni, bahagian yang penuh ada 4 kan. So kita bagi 4. Tapi kalau soalan yang ini, bahagian yang penuh ada 3. So kita kena cari dulu kuantiti untuk satu bahagian. Jadi jumlah yang penuh ni 204,000 ni kita kena bahagi 3. Hasil bahagi tu kita dapat untuk satu bahagian. Lepas dah dapat untuk satu bahagian, barulah kita darabkan berapa. Kita nak darab 2 bahagian. Jadi kita kena darab 2 pula selepas itu. Cikgu harap kamu fahamlah macam mana nak buat soalan A ni. Untuk soalan B pun sama juga. Kita gunakan kaedah membahagikan ataupun mengasingkan kepada beberapa bahagian kecil. Kalau kita tengok di dalam mesin B ni, kuantiti dia sebanyak ini aja. Dia tak banyak. Jadi kamu rasa kalau penuh ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian? Kamu buat ukuran macam ni. Gunakan pembaris kamu. Kalau guna pembaris, dia lebih senang untuk kita anggar. Lepas guna pembaris, jadi kamu akan nampak. Kalau untuk mesin yang penuh ini, terdapat berapa bahagian di dalamnya. Jadi untuk mencari bilangan gula-gula dalam mesin B, kita hanya perlukan berapa bahagian. Jadi cikgu harap kamu faham. Kamu tahu macam mana nak buat. Perhatikan balik contoh-contoh yang kita dah bincangkan tadi.
Kalau kamu fahamkan betul-betul, insya-Allah kamu boleh dapat menjawab soalan latihan ini. Okey, itu saja kelas. Korang kita jumpa lagi minggu depan. Dalam sesi semuka dengan cikgu, tolong siapkan kerja. Jangan bertangguh. Cikgu nak semua murid cikgu bila datang ke sekolah, dia telah bersedia dengan latihan dan juga nota yang telah disiapkan. Cikgu tak nak lagi macam minggu lepas, beberapa orang murid tak siap kerja. Masa kita nak bincang, masa kita nak tanda sama-sama, masa itulah awak baru nak mula membaca soalan, baru nak mula buat. Sangat-sangat menyedihkan cikgu. Cikgu tak nak macam tu ya. Jadi cikgu rasa anak-anak murid cikgu ni semuanya rajin-rajin, bersemangat untuk belajar. Ya, kena tunjukkan pada diri awak, tunjukkan pada cikgu. Lebih-lebih lagi tunjukkan pada ibu bapa yang kita nak belajar bersungguh-sungguh. Siapkan kerja, siapkan tugasan. Kalau kamu siap, jadi kita pun tidak lagi membuang masa. Tak perlulah kawan-kawan kamu, kita tak dapat nak meneruskan pembelajaran sebab terpaksa nak menunggu kamu menyiapkan kerja. Itu tak baik. Ya. Jadi kita mudahkan kerja orang mudahkan kerja kita. Siapkan kerja awak. Jadi kita tak buang masa. Cikgu masuk je kelas, kita boleh terus buat semakan jawapan sama-sama. Jadi kita tak buang masa. Itu saja. Kita jumpa minggu hadapan. Ingat pesan cikgu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye korang.